Assalamualaikum. Hari ini kami nak membentangkan modul yang bertajuk Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup untuk kanak berumur 4 sehingga 5 tahun. Kami ialah Nur Farah Ain, Nur Zulaika, Nur Fatihah dari kelas 5G. Kandungan bagi modul kami ialah konsep benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup contohnya tumbuhan, manusia dan haiwan. Benda bukan hidup pula ialah kerusi, meja, kotak dan sebagainya. Kami telah menyediakan aktiviti murid iaitu aktiviti 1, 2 dan 3. Bagi pentaksiran pula ada 3 iaitu pentaksiran 1, pentaksiran 2 dan pentaksiran 3. Kami menyediakan aktiviti untuk kanak-kanak melakukannya. Standard kandungan SA 2.2 mengelaskan objek. SA 3.1 mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. Standard pembelajaran Sains awal 2.2.3 mengumpul objek mengikut ciri yang dikenal pasti. Sains awal 3.1.1 membezakan benda hidup dan benda bukan hidup. Sains awal 3.1.2 mengenal pasti ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Farah Ain binti Ruslan. Saya nak menerangkan tentang modul benda hidup dan benda bukan hidup iaitu aktiviti 1 dan pentaksiran 1. Konsep benda hidup dan bukan hidup. Benda hidup ialah benda yang memerlukan makanan dan minuman. Manakala benda bukan hidup pula tidak memerlukan makanan dan minuman. Terdapat banyak jenis benda hidup dan terdapat juga banyak jenis benda bukan hidup. Mari kita mengetahuinya. Aktiviti pertama ialah mengenal jenis-jenis benda hidup dan bukan hidup dan mengeja. Yang pertama ialah tumbuhan. TUMBUHAN, tumbuhan. Yang kedua ialah cendawan. CENDAWAN, cendawan. Yang ketiga ialah zirafah. ZIRAFAH, zirafah. Yang keempat ialah kambing. KAMBING, kambing. Yang kelima ialah manusia. MANUSIA, manusia. Yang keenam ialah katak. KATAK, katak. Mari kita mengeja nama benda bukan hidup. Yang pertama ialah buku. BUKU, buku. Yang kedua ialah kapal terbang. KAPAL, kapal. TERBANG, terbang. Kapal terbang. Yang ketiga baju. BAJU, baju. Yang keempat ialah batu. BATU, batu. Yang kelima ialah magnet. MAGNET, magnet. Yang keenam ialah kereta sorong. KERETA, kereta. SORONG, sorong, kereta sorong. Pentaksiran pertama ialah menyuai padan antara benda hidup dan benda bukan hidup. Seperti di sebelah, iaitu kasut ialah benda yang tidak boleh makan dan kucing benda yang boleh makan, tumbuhan boleh serap karbon dioksida. Gunting pula tidak boleh makan, manakala kuda laut boleh makan dan kerusi tidak boleh makan. Contohnya, kasut akan menjadi seperti benda bukan hidup. Dan yang kedua, kucing. Kucing ialah benda hidup. Tumbuhan. Pokok ialah benda yang hidup kerana dia menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Gunting pula ialah benda bukan hidup
kerana dia tidak boleh makan dan minum. Kuda laut ialah benda hidup kerana dia boleh membiak dan boleh makan dan minum. Manakala kerusi ialah benda bukan hidup. Itu saja aktiviti 1 dan pentaksiran 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zulaika binti Rosli dari kelas 5G. Saya akan menerangkan tentang aktiviti 2 dan pentaksiran 2. Aktiviti 2 iaitu mengenali benda-benda hidup. Seperti haiwan iaitu gajah, tumbuh-tumbuhan pula seperti pokok. Dan yang terakhir iaitu manusia. Pentaksiran 2 iaitu bulatkan benda-benda hidup. Kanak-kanak boleh membulatkan benda-benda hidup berdasarkan gambar rajah yang diberikan sebelum ini. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Nordin dari kelas 5G. Saya akan menerangkan tentang aktiviti 3 dan pentaksiran 3. Bagi aktiviti 3 pula, kanak-kanak perlu mengeja benda hidup dan benda bukan hidup. Pertama, bola. B-O-L-A. Bola. Kedua, ayam. A-Y-A-M. Ayam. Ketiga, kucing. K-U-C-I-N-G. Kucing. Keempat, buku. B-U-K-U. Buku. Kelima, belon. B-E-L-O-N. Belon. Keenam, pokok. P-O-K-O-K. Pokok. Seterusnya, kanak-kanak perlu lengkapkan perkataan di bawah berpandukan gambar. Pertama, huruf yang disediakan ialah O dan A. Maka kanak-kanak perlu menambah huruf B dan L untuk melengkapkan perkataan bola. Kedua, huruf yang disediakan ialah A dan Y. Maka kanak-kanak perlu menambah huruf A dan M untuk melengkapkan perkataan ayam. Ketiga, huruf yang disediakan ialah U dan N. Maka kanak-kanak perlu menambah huruf K, C, I dan G untuk melengkapkan perkataan kucing. Keempat, huruf yang disediakan ialah U. Maka kanak-kanak perlu menambah huruf B, K dan U untuk melengkapkan perkataan buku. Kelima, huruf yang disediakan ialah L dan N. Maka kanak-kanak perlu menambah huruf B, E dan O untuk melengkapkan perkataan belon. Keenam, huruf yang disediakan ialah P dan K. Maka kanak-kanak perlu menambah huruf O, K dan O untuk melengkapkan perkataan pokok. Dan yang terakhir, kanak-kanak perlu kelaskan benda hidup dan benda bukan hidup. Contoh benda hidup ialah ayam, kucing, pokok, manakala benda bukan hidup pula ialah bola, buku dan belon. Abah,
Apa dia benda hidup? Oh, benda hidup mesti boleh bergerak. Abah, awan itu bergerak. Adakah itu benda hidup? Tidak, sebab benda hidup juga mesti boleh membesar. Abah, ombak itu bergerak dan makin membesar. Adakah itu benda hidup? Tidak, benda hidup bukan sekadar bergerak dan membesar. Benda hidup mestilah boleh bernafas dan membiak. Terdapat 2 ekor kucing yang comel. Di sebelahnya ialah anak patung kucing, manakala yang kedua ialah anak patung kucing. Mari kita lihat perbezaan antara kucing dan anak patung kucing. Kucing ialah benda hidup dan anak patung kucing ialah benda bukan hidup. Mari kita lihat perbezaan yang seterusnya seperti harimau serta anak patung harimau dan singa serta anak patung singa. Mereka ialah benda hidup dan benda bukan hidup. Di sekeliling kita terdapat banyak benda hidup dan benda bukan hidup. Mari kita mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. Yang pertama, ayam. Yang kedua, basikal. Yang ketiga, nenek. Yang keempat, pokok. Yang kelima, kasut. Yang keenam, bunga dan bola. Wah, banyaknya yang dapat kita senaraikan. Mari kita menjelaskan mengikut benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup ialah ayam, nenek, bunga dan pokok. Manakala benda bukan hidup ialah basikal, kasut dan bola. Pada suatu masa, seorang budak perempuan telah pergi ke taman. Dia tidak menjumpai sebarang benda hidup kerana semuanya kelihatan kelam. Dia duduk di bangku. Dia duduk di buaian. Dia berjalan di laluan. Dia tertanya-tanya, di manakah benda hidup? Dia menyeluk sakunya lalu mengeluarkan krayon untuk mewarna benda-benda hidup. Setelah dia melukis halaman, dia melukis bunga-bunga di celah rumput. Dia mewarnakan pokok. Dia melukis katak di atas daun teratai dan katak berkuak. Aduhai, aduhai, sekarang saya sudah hidup. Dia mewarnakan burung yang mula berkicau dan lebah yang mula berdengung. Dia melukis seorang lelaki duduk di bangku dan budak perempuan bermain di buaian. Kemudian, melangkah turun di laluan sempit, seekor landak kecil jatuh berguling-guling. Benda hidup berada di mana-mana. Pepatung, rama-rama, budak lelaki dan budak perempuan juga. Ibu menolak kereta sorong di bawah langit yang cerah membiru. Kini, benda bukan hidup tidak lagi kelihatan membosankan, seperti aiskrim, belon dan kuda pusing yang membuatnya keriangan.